Assalamualaikum, nama saya Siti Najihah binti Badru Hisham. Saya akan membentangkan berkenaan pengenalan. Di dalam dilema etika juga dikenali sebagai dilema moral. Timbul apabila seseorang mesti memilih antara dua kemungkinan, tiada satu pun yang boleh diterima secara normal sepenuhnya. Walaupun kita mengenangani banyak isu moral dan etika dalam kehidupan seharian kita, kebanyakan mempunyai penyelesaian yang mudah. Sebaliknya, dilema etika adalah masalah yang sangat sukar diselesaikan. Oleh itu, mencari tindakan terbaik adalah keadaan ini adalah penting untuk semua orang. Dilema etika juga boleh timbul dalam hampir semua bidang kehidupan seseorang termasuk sosial, profesional dan peribadi. Disebabkan kejadian mereka yang kerap berlaku di tempat kerja, dilema etika amat penting dalam dunia profesional, perniagaan dan persatuan perdagangan tertentu seperti CFA mengikut kod etika dan tingkah laku mereka sendiri. Jika piawaian dilanggar, tindakan tertib boleh diambil. Hampir setiap aspek perniagaan berpotensi menimbulkan dilema etika yang boleh melibatkan interaksi dengan pelanggan, rakan kongsi perniagaan, pengurusan dan rakan sekerja. Dalam situasi profesional, ketidakupayaan orang ramai untuk mengenal pasti jawapan terbaik kepada masalah sedemikian boleh memberi kesan negatif kepada syarikat dan organisasi. Dalam organisasi yang mengutamakan hasil, senario jenis ini mungkin tipikal. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera doktor, nama saya Sugantani. Saya akan membentangkan latar belakang syarikat Fair & Lovely. Fair & Lovely ialah kosmetik pencerah kulit yang dihasilkan oleh Hindustan Unilever, anak syarikat Unilever. Ia diperkenalkan di India pada tahun 1975 dan sejak itu telah menjadi produk pemutihan kulit terlaris di dunia. Fair & Lovely boleh diakses di India, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Sri Lanka, Pakistan dan negara Asia yang lain serta di dunia barat. Unilever diperkenalkan niacinamide, penghabat melanin dan bahan aktif utama krim pada tahun 1971 dan dinamakan Fair & Lovely. Pada tahun 2006, Fair & Lovely mengenalkan 50 hingga 70% sebahagian perniagaan pemutihan kulit di India yang bernilai lebih daripada $200 juta dan berkembang pada kadar 10 hingga 15% setiap tahun. Fair & Lovely bertanggungjawab untuk sekitar 4,100 skor iaitu sama dengan 550 juta dalam jualan tahunan untuk tahunan di Hindustan Unilever India. Sejak 2012, Fair & Lovely menyumbang 80% daripada pasaran krim pemutihan di India dan merupakan salah satu jenama kosmetik Hindustan Unilever yang paling berjaya. Fair & Lovely boleh mengandungi asid stearik yang kebanyakan berasal daripada lemak badan haiwan yang mempunyai kandungan asid stearik tertinggi setiap berat jika dibandingkan dengan lemak berasaskan tumbuhan. Profil pengenalan sasaran Fair & Lovely ialah mereka yang berumur 18 tahun ke atas dengan majoriti penggunaan berumur antara 21 hingga 35 tahun, manakala terdapat bukti bahawa gadis sehawal 12 hingga 14 tahun menggunakan krim tersebut. Terima kasih. Selamat sejahtera Dr. Syarizal Nasri dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Winodini Sasingran, nombor matrik JG/11647/20.
Pengiklanan dianggap sebagai salah satu pemacu utama ekonomi kapitalis kerana membantu meningkatkan kesedaran konsumen dan keinginan untuk membeli produk baru. Meskipun memiliki manfaat, pengiklanan sering kali dituduh melakukan praktik menipu yang mengganggu, menyinggung dan tidak jujur. Praktik semacam ini menyebabkan keraguan dan ketidakpercayaan konsumen terhadap pengiklanan secara umum. Banyak negara mengatur pengiklanan untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi konsumen. Contohnya, beberapa negara Islam melarang iklan yang menggambarkan kebogelan. Sementara di negara-negara lain, iklan perbandingan dilarang. Penjualan produk yang hanya memberikan manfaat yang minimum kepada konsumen dianggap tidak etika dan tidak dianggap sebagai penipuan. Penggunaan norma budaya yang stereotip dalam pengiklanan juga dapat dianggap tidak bermoral. Iklan Fair and Lovely dari Hindustan yang menjanjikan perubahan warna kulit secara drastik, kritik dilayangkan terhadap iklan ini kerana dianggap merendahkan dan memperkuat stereotip tentang kecantikan kulit cerah. Banyak iklan produk kecantikan menggunakan stereotip kerana kecantikan untuk mempromosikan produk mereka, termasuk persepsi bahawa kulit cerah lebih menarik dan sukses. Ini dapat memperkuat diskriminasi dan memeragui persepsi masyarakat tentang standard kecantikan. Meskipun tujuan untuk mempromosikan produk, pengiklanan seperti Fair and Lovely dapat merugikan konsumen dengan memperkuatkan stereotip yang merendahkan dan tidak realistis. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Ilia binti Ismail, nombor kad matrik JG 11712/20. Bagi cadangan penyelesaian kepada isu etika yang timbul di syarikat Unilever berkaitan produk kecantikan mereka iaitu Fair and Lovely. Penjenamaan semula telah dilakukan dengan menukar nama Fair and Lovely kepada Glow and Lovely pada tahun 2020. Amalan periklanan oleh pihak pemasaran itu dianggap tidak sesuai dan mendapat pelbagai tuduhan. Penggunaan frasa cerah dan putih dianggap tidak sensitif kepada pelbagai warna kulit, terutama golongan wanita. Pihak pemasaran juga telah menukar strategi periklanan yang dikatakan mendiskriminasikan kaum. Mereka telah menampilkan pelbagai wanita dari pelbagai kaum yang ceria dan yakin dengan objektif kecantikan yang berbeza. Yang mana sebelum ini mereka hanya mengambil wanita India dalam periklanan bagi pemasaran produk mereka. Piawaian kecantikan yang dipromosikan sebelum ini menimbulkan pencagahan etika. Stereotip penampilan, contohnya seorang yang berkulit putih itu dianggap cantik. Pihak pemasaran telah mengubah strategi yang lebih menumpukan kepada keunikan yang ada kepada pelanggan mereka. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida dan hari ini saya akan membentangkan mengenai kesimpulan. Syarikat Unilever mempunyai keupayaan untuk menyangkal segala dakwaan dan juga alasan yang telah dibuat terhadap produk mereka dengan melaksanakan beberapa promosi dan juga periklanan. Ia juga satu-satunya usaha untuk meningkatkan wanita India yang terdiri daripada berpendapatan rendah. Kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan di televisyen juga sedikit sebanyak dalam menyangkal hujah, kritikan serta tuduhan yang telah diterima. Dengan mempromosi barangan membantu dalam mengelakkan sikap sama-sama pengguna dan juga ia bantu dalam mendapatkan pengiktirafan daripada bakal pelanggan. Pencapaian matlamat untuk membuat barangan yang mampu milik
dan juga boleh diakses oleh golongan yang berpendapatan rendah ataupun sederhana adalah sangat yang menakjubkan dan membanggakan bagi pihak Unilever. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.